Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا وصدق ألسنتنا واهد قلوبنا بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tajuk kita hari ini adalah berkaitan dengan wahyu dan jenis-jenis wahyu. Jadi untuk kita mengetahui perkara ini, pertama sekali kita kena tahu apa maksud wahyu dari sudut bahasa. Jadi wahyu ini merupakan masdar ataupun kata terbitan, sebagaimana disebut dalam kitab yang menjadi rujukan utama kita ini, iaitu Mabahith fi Ulumil Quran. Wal wahyu masdarun wa madatul kalimah tadullu ala ma'nayaini al-asliyaini huma al-khafa' wa sur'ah. ولذا قيل في معناه الإعلام الخفي السريع الخاص بما يوجه إليه بحيث يخفى على غيره. Jadi maksudnya wahyu itu merupakan kata terbitan yang mana perkataan wahyu ini menggambarkan maknanya terkandung dalamnya perkataan ataupun makna al-khafa dan juga as-sur'ah. Al-khafa maksudnya tersembunyi, as-sur'ah maksudnya cepat, segera. Sebab itulah apabila didetailkan maksud wahyu ini secara umumnya, maka ulama mengatakan al-wahyu itu adalah al-i'lamul khafiyyus sari', iaitu pemberitahuan yang bersifat tersembunyi dan cepat yang khusus ditujukan kepada orang yang nak ditujukan itu. Orang lain tak dapat tahu. La bihaitsu yakhfa 'ala ghairi. Maknanya orang lain tak dapat tahu. Orang yang dituju itu saja yang mengetahuinya. Boleh jadi kalau kita buat masalan ataupun kalau kita buat misal, seperti orang telefon kita. Seperti orang telefon kita tak? Orang telefon kita. Maka kita saja yang mendengarnya. Ataupun seperti mimpi. Kita bermimpi. Bila kita bermimpi, maka kita mengetahui apa-apa yang disalurkan melalui mimpi tersebut. Apa yang kita nampak, orang lain tak nampak. Orang nampak kita ni pejam mata, mulut berbunyi beku. Tetapi hakikatnya kita sedang terjun bukit ke, terjun kolam ke, ataupun sedang berkahwin seorang lagi, kita tak tahu. Sebab itu kadang-kadang nampak sengih tengah tidur. Jadi itu wahyu dari sudut bahasa. Maknanya sifat wahyu ini dia mengandungi memberi pengetahuan kepada orang lain, dan juga dia bersifat tersembunyi dan juga cepat dia. Okey. Dari sudut istilah penggunaan wahyunya, sebab itu kalau kita tengok beberapa perkataan wahyu didatangkan dalam Al-Quran, datangkan dalam Al-Quran dengan makna ilham, ilham fitri, maknanya ilham fitrah bagi manusia. Seperti Allah Ta'ala sebut, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, kami telah wahyukan kepada Nabi Musa untuk beliau memberi susu kepada Nabi Musa itu. Wahyu, makna wahyu sini bukan makna dia mendengar sebagaimana Nabi kita, tetapi makna sini maknanya ilham. Dari sudut bahasa, penggunaan bahasanya betul. Walaupun kata-kata wahyu ni kepada Nabi tetapi dari sudut bahasa, wahyu itu digunakan di atas makna pemberitahuan secara sirri, al-khafi, yang mana orang tu yang dapat rasa. Jadi Nabi Musa rasa, aku kena pergi, aku kena kena pergi bagi susu pada Nabi Musa. Begitu juga yang Allah Ta'ala wahyukan kepada haiwan-haiwan.
Seperti tabiat yang Allah Ta'ala jadikan haiwan ini bertabiat, maknanya lepas pada beranak, beranak, susu, jaga anak dan sebagainya. Buat di rumah tu ada jaga, ada pera, seperti hamster dan kata hamster. Hamster ni kalau dia nak beranak kan, dia mulalah dia apa nama ni, dia buat rumah dia. Abuk-abuk kayu yang kita letak untuk tapis dia punya air kecil, tahi dia tu, dia akan mula dia buat macam rumah lingkungan. Jadi kita faham lah tu macam dia ni nak beranak. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wa waha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyuta wa min asy-syajari wa mimma ya'rishun. Allah Ta'ala, Tuhan kamu telah mewahyukan, yakni memberi ilham kepada lebah untuk menjadikan rumah daripada bukit-bukit dan juga daripada pokok-pokok dan juga daripada benda-benda yang tinggi. Artinya benda ini mari mana, siapa yang bagi tahu lebah ini untuk buat demikian, untuk rumah dia mesti tempat tinggi, bukit-bukit dan pokok-pokok. Kenapa dia tak buat rumah seperti kita? Kalau binatang lain pula, kalau kita tengok rumah-rumahnya dalam tanah. Siapa yang mewahyukan, siapa memberi ilham, mentabiatkan binatang-binatang ini? Tentu sekali itu daripada ilham Allah Ta'ala. Ini juga dipanggil wahyu dari sudut bahasa, ilham. Begitu juga wahyu ini kena juga kepada, walaupun tidak bercakap, wahyu ini kena juga kepada, bila disebut pemberitahuan secara cepat itu tak semestinya bagi tahu itu dengan guna kalam, dengan guna percakapan. Ini boleh jadi juga dengan isyarat. Sebagaimana digunakan dalam Quran, Nabi Zakaria memberi isyarat kepada kaumnya. Fa kharaja ala qaumi min al-mihrab fa awha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Maknanya Nabi Zakaria keluar menghadap dengan kaumnya daripada mihrab, tempat ibadat dia tu. Lalu dia auha ilaihim, bermakna dia bagi isyarat kepada kaumnya, yakni tanpa bercakap, untuk kaumnya itu bertasbih pagi dan petang. Begitulah kesimpulannya. Kemudian wahyu dari sudut istilah. Wahyu dari sudut istilah adalah, kalau tengok dalam kitab Mabahith fi Ulumul Quran disebut, i'lamullahi ta'ala man yastafihi min ibadihi ma arada min hidayatin bi tariqatin khafiyatin sari'atin. Iaitu pemberitahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa yang dia pilih daripada kalangan hambanya, ma arada min hidayatin, apa yang dikehendaki daripada petunjuk melalui jalan yang tersembunyi dan jalan yang cepat. Kalau ditambah oleh Zarqani, ghairu mu'tadatin bi tariq ghairi mu'tadatin lil bashar, mana jalan yang, cara yang tidak dibiasakan, jalan yang tidak biasa, cara yang tidak biasa bagi manusia. Itu ditambah oleh Zarqani lah. Ada kitab dia Allahumma salli Muhammad Manahil Arfan fi Ulumil Quran. Jadi di sini maknanya kena juga dengan kalau kita timbang tarakan dengan makna wahyu dari sudut bahasa tadi, i'lamullah ta'ala, Allah Ta'ala memberitahu. Maka makna wahyu dari sudut bahasa tadi, al-wahyu ini mengandungi i'lam, memberitahu. Lepas tu mayastafi min ibadihi, orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, iaitu Nabi Muhammad ataupun Jibril ataupun Nabi-Nabi sebelum pada ni. Maka ini kena dengan makna wahyu dari sudut bahasanya, khasun al-khasu bima yuwajjahu ilaihi. Ma arada min hidayatin bi tariqatin khafiyah, dengan cara yang tersembunyi. Kena dengan makna wahyu dari sudut bahasa, iaitu fihi khafa, mana pada wahyu itu ada khafi, ada khafa, ada tersembunyi, sari'ah dan juga cepat. Dan kalau ditambah dari Zarqani, ghairu mu'tadah lil bashar, mana tidak biasa bagi manusia, mana tidak sebagaimana komunikasi biasalah. Kalau manusia ni bila nak sampaikan maklumat, dia berkomunikasi dengan cara bercakap macam ni, dengan cara panggil dan sebagainya. Kan? Mana boleh jadi dia wahyu ni dia boleh jadi bukan dengan cara yang biasa manusia komunikasi. Tapi benda tu pelik ke tak? Tak pelik bagi Allah Ta'ala. Dan kita pun melalui juga perkara tersebut.
Kalau kita nak ukur lab ni nak sampaikan macam mana maklumat ni, kalau tidak dengar suara, kalau tidak dengar tulisan, kita dari sudut kitanya, dari sudut gerak manusianya, kita rasa macam tu. Tapi sebenarnya tidak pelik bagi Allah Ta'ala. Dan itu sudah ada contoh dalam kehidupan kita seharian. Seperti mimpi tadi pun, kita dapat dengar sesuatu yang mana bukan dengar melalui telinga, tapi dengar melalui otak kita. Otak kita mendengar. Mana kita mimpi tu, dalam mimpi tu orang ni kecek dengan kita gini, orang ni kata begini, kita pergi jalan kat tu, jalan kat ni, tubuh kita di situ ya. Tapi benda tu kita masuk dalam kepala kita. Ada. Ana nak tambah juga dari sudut pentarifan yang dibawa mari oleh Muhammad Abduh dalam Risalat Tauhid. Iaitu Imam Ustaz Muhammad Abduh dia kata, wahyu ini merupakan irfan yajiduhu syakhsu min nafsi ma'al yaqin bi annahu min qibalillahi bi wasitatin aw bi ghairi wasitah, wal awwal bi sautin yatamathalu li sam'ihi aw bi ghairi sautin, wa yufarriqu baina ilham bi anna al ilhama wujdan tastayiqunhu an-nafsu fatansaqu ila ma yutlabu ala ghairi syu'urin minha min ayna ata, wa huwa ashbahu bi wujdan al-ju' wal 'atash wal huzni was surur. Jadi kata Ustaz Muhammad Abduh ini dalam kitabnya Risalat Tauhid, dia kata wahyu ini merupakan satu pengetahuan yang manusia tu, yang seseorang itu dapat rasa daripada dirinya. Satu pengetahuan yang dia dapat rasa. Di samping rasa itu, dia yakin bahawasanya benda yang dia rasa, pengetahuan yang dia rasa itu, pengetahuan yang dia dapat tahu itu adalah daripada Allah Ta'ala. Dia yakin, bukan maknanya satu bisikan, satu kata-kata hati, tak. Tapi dia yakin bahawasanya itu daripada Allah SWT. Dengan cara, sama ada dengan cara ada perantara, wasitah, ataupun tanpa perantara. Kalau dengan perantara itu, sama ada dengan suara yang dapat yang dengan suara yang dapat didengar, ataupun tanpa suara. Tanpa suara pun boleh jadi dengar juga. Macam dalam mimpi tadi lah. Tak ada suara pun boleh dengar. Jadi Syekh Muhammad Abduh kata, wa yufarriqu baina ilham. Beza wahyu ni dengan ilham adalah, ilham ni wujdan, satu benda yang dapat dirasa, dapat didapati oleh satu diri, satu jiwa, yang dia yakin. Ilham mana dia yakin benda itu dia rasa macam ni. Dia rasa macam ni. Dia yakin. Lalu fatansaq ila matlabu ala ghairi syu'ri minha min aina ata. Lalu dia pun mulalah buat ataupun dia mulalah nak buat benda yang dia yakini itu, tapi dia tak tahu daripada mana perasaan itu mari. Kalau tadi wahyu ni dia tahu itu daripada Allah Ta'ala. Dia yakin, bukan tahu saja, yakin itu daripada Allah Ta'ala. Tapi ilham ni dia tidak macam tu. Dia tidak yakin, tidak tahu daripada mana. Tapi mana dia rasa nak buat gini, dia rasa nak buat gini. Maka ilham ni dia serupa dengan lapar, serupa dengan dahaga, serupa dengan duka cita dan sebagainya. Kalau kita lapar, mana kelaparan kita itu membawa kita untuk cari makanan, dahaga. Maka begitu juga ilham. Ilham ini, mana perasaan itu menyebabkan kita jadi nak buat satu benda, tapi kita tak tahu daripada mana dia. Okey. Seterusnya kita nak tahu jenis-jenis wahyu. Jenis-jenis wahyu. Jenis-jenis wahyu. Pertama sekali kita kena tahu bahawa macam mana Allah Ta'ala sampaikan wahyunya kepada malaikat dia. Macam mana Allah Ta'ala menyampaikan wahyunya kepada malaikat dia. Maka di sini kita kata Allah Ta'ala bercakap direct dengan malaikat, dengan percakapan yang layak dengan Allah Ta'ala. Dan kita gambarkan percakapan Allah ni sebagaimana kita ada kena gerak mulutnya, kena ada suaranya, kena ada kita kata apa, huruf-hurufnya, kena ada jihahnya, maksudnya kena ada jihah ataupun arahnya. Mana kalau kita arah kat ni,
orang depan ni lebih dengar berbanding orang jauh belakang. Mana kecil dengan orang dekat lebih didengari dengan kecil dengan orang jauh. Itu sifat manusia, tak layak pada Allah Ta'ala. Maka kita tak nak gambarkan percakapan Allah Ta'ala dengan malaikat ni sebagaimana percakapan kita. Tapi apa yang kita fahamnya, Allah Ta'ala bercakap dengan malaikat dan malaikat faham. Antara dalam Quran banyak sebutlah. Antaranya wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika mana Allah Ta'ala, Tuhan kamu berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan di atas muka bumi ini seorang khalifah. Qalu ataj'alu fiha, malaikat jawab ataj'alu fiha man yufsidu fiha, adakah kamu nak jadikan di atas muka bumi ini orang yang merosakkan dan sebagainya. Ayat tu itu menunjukkan percakapan di antara Allah Ta'ala dan malaikat. Dan banyak lagi dah hadis-hadis yang lain pun ada sebut Allah Ta'ala tanya kepada malaikat, apa yang dibuat oleh hamba aku? Malaikat kata, hambamu tengah berzikir, subhanallah, tengah bertasbih, tengah bertakbir dan sebagainya lah. Macam-macam lah. Banyak dah hadis-hadis yang menyebutkan tentang percakapan Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala bercakap dengan malaikat dengan cara yang layak bagi Allah Ta'ala. Satu hadis ini bawa lagi adalah kita ni membahas fi ulumul Quran. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah ta'ala an yuhiya bil amri takallama bil wahyi, akhadhat as-samawati minhu rajfatan aw qala ra'datan shadidatan khaf min Allah azza wa jalla. Fadha sami'a dhalika ahlu as-samawati sa'iqu wa kharru lillahi sujada. Fayakunu أول من يرفع رأسه جبريل جبريل فيكلمه الله من وحي بما أراد ثم يمر جبريل على ملائكته كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق والعلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل." Maksudnya diriwayatkan daripada Nawas bin Sam'an, katanya sabda Nabi SAW, "Idza arada Allah Ta'ala an yuhya bil amri", apabila Allah Ta'ala menginginkan untuk mewahyukan dengan satu perkara, maka Allah Ta'ala akan bercakap dengan wahyu, dengan perantara wahyu, dengan cara wahyu. Allah Ta'ala akan bercakap dengan cara wahyu. Akhadhatis samawati min rajfatan, lalu apabila Allah Ta'ala bercakap dengan cara wahyu itu, langit-langit mulalah bergetar dengan amat kuat kerana takut pada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawat, maka bila mendengar nyanyikan itu oleh penduduk langit, pensel semua dan mereka tunduk sujud pada Allah Taala. Dan orang pertama, malaikat pertama yang mengangkat kepalanya adalah Jibril. Lalu Jibril bercakap-cakap dengan Allah Taala mengenai wahyunya, mengikut apa yang Allah Taala kehendaki. Kemudian berlalulah Jibril ke atas malaikat yang lain. Setiap kali Jibril lalu di langit, di mana-mana langit, akan bertanyalah kepada Jibril oleh penghuni langit itu daripada malaikat. Kata mereka, apakah yang disebut atau difirmankan oleh Tuhan kita, wahai Jibril? Jibril kata, Tuhan kita mewahyukan, berkata ataupun berfirman benda yang benar, dan dia adalah merupakan bersifat Al-Ali yang maha tinggi lagi maha besar. Lalu para malaikat yang lain semuanya berkata, sebagaimana Jibril berkata tadi, mana Allah Ta'ala hanya berkata benar, dan dia adalah Al-Ali Al-Kabir yang maha tinggi lagi maha besar. Lalu berakhirlah Jibril dengan wahyu, sehingga mengikut apa yang diarahkan oleh Allah Ta'ala. Cumanya di sini kita nak bawa satu benda yang agak penting juga. Ulama berbeza pendapat tentang cara penurunan wahyu Allah kepada para malaikat. Ulama berbeza pendapat tentang cara penurunan wahyu Allah kepada para malaikat. Ada yang pendapat pertama mengatakan Jibril mendengar direct daripada Allah Ta'ala dengan cara yang layak bagi Allah Ta'ala. Mendengar direct daripada Allah Ta'ala. Ada disebutkan dalam kitab Az-Ziyadah wal Ihsan karangan Ibnu Aqilah Al-Makki, dia kata Jibril mendengar daripada Allah ni atau bertalaqi daripada Allah ni dengan cara talaqi ruhani. Talaqi ruhani ni macam mana? Artinya walaupun tidak ada suara, tidak ada jihad apa semua sekali tadi, tidak ada lafaz
Walaupun begitu, tetap juga Jibril memahami dan menghafal kalam-kalam Allah Ta'ala itu, dan jadi maknanya masuk dalam Jibril itu lafaz-lafaz kalam Allah tadi. Kalau Quran kan lafaz dia sendiri dengan makna dia tentu sekali lah lafaz dan makna masuk dalam dia punya storage Jibril itu, talaqi ruhani. Belah mana keadaan dia tu wallahu a'lam lah. Kita mungkin kita boleh kata macam mimpi tadi pun boleh kata juga dah. Dan dengan cara cepat lah. Mana kalau Quran tu Jibril buat turun pada Nabi kan, dengan cara yang cepat. Tak pelik dengan kita lah ni pun, kita barang-barang kita nak masuk dalam apa nama ni, pendrive pun cepat juga. Barang tu berjilid-jilid, kita boleh masuk dalam pendrive gitu ya. Tidak ada masalah. Yang kedua, ulama kata Jibril menghafal daripada Lauh Mahfuz. Mana dia tengok di Lauh Mahfuz, dia pun hafal situ. Mana kalau wahyu Quran ni Jibril tengok di Lauh Mahfuz, lepas tu dia hafal situ. Ini merupakan cara-cara yang dikhilaf oleh ulama berkaitan dengan bagaimana Jibril dapat wahyu kepada Allah Ta'ala berkaitan dengan Quran. Bagaimana Jibril mendapat wahyu Quran daripada Allah Ta'ala. Sebab Quran ditalaki oleh Jibril daripada Allah. Cara talaki ni macam mana? Maka pendapat pertama tadi kata mendengar daripada Allah Ta'ala dengan cara talaki ruhani. Pendapat yang kedua mengatakan Jibril menghafalnya daripada Lauh Mahfuz. Ini pendapat yang kedua ni setara dengan pendapat Nuruddin Aitr dalam kitabnya Ulumul Quran. Yang ketiganya, ini pendapat salah lah kalau ketiga. Jibril menyampaikan anna Jibril ulki ilai makna wal alfal wa Jibril ulaf Muhammad SAW. Jibril dicampur kepadanya makna Quran, kemudian lafaz tu Jibril sendiri mari ataupun Nabi Muhammad sendiri mari. Ini tentu sekali lah salah pendapat ini. Kerana lafaz Al-Quran itu lafaz mu'jiz, lafaz tu daripada Allah Ta'ala. Susunan dia, tulisannya daripada Allah Ta'ala. Semua itu wahyu tauqifi. Maka mana mungkin direka oleh makhluk seperti Jibril ataupun direka oleh makhluk seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak direka. Bahkan lafaznya itu sendiri daripada Allah Ta'ala. Nah, kalau mengikut Zarqa, mengikut apa namanya, Mana Al-Qatan, membahas dalam kitabnya Mabahith fi Ulumul Quran ni, dia kata pendapat pertama itu adalah tepat. Pendapat pertama itu adalah pendapat yang tepat, yang betul, mengikut apa yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa innaka la tulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Sesungguhnya kamu Muhammad akan disampaikan, ditalakikan Al-Quran itu daripada sisi Tuhan kamu. Jadi Quran ni nisbahnya talaki Nabi dengan Allah dengan bentuk talaki. Talaki ni baca musyafahah. Artinya Jibril, Nabi terima daripada Jibril, tentulah Jibril daripada Allah Ta'ala juga. Kalau kita kata Jibril hafal daripada Lauh Mahfuz, maka dah bukan cara talaki dia macam tu, hafal daripada Lauh Mahfuz. Nah, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka yang keduanya ada apa? Jadi yang rasa bahagia pengenalan tentang wahyu dan juga bagaimana wahyu Quran ini disampaikan kepada Jibril. Anda rasa dah padat dah. Kira padat dah. Jadi
Sekadar itu saja, kita akan sambung pula perbahasan kita ini esok berkaitan dengan jenis-jenis wahyu yang diturunkan kepada para rasul kita. Jadi anak rasa cukup setakat tu. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.